Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar subtopik 6.3 iaitu kekuatan asid dan alkali. Okey, dalam buku modul ni dinamakan sebagai 6.2. Nilai pH kita akan belajar kemudian. Kita belajar kekuatan asid dan alkali terlebih dahulu. Okey, pada hari Ahad lepas, cikgu dah perkenalkan apa maksud asid, base dan juga alkali. Okey, kita refresh balik apa maksud asid. Asid ialah bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen iaitu H+. Okey. Jadi, minggu lepas pun pada hari Ahad lepas pun cikgu dah perkenalkan contoh-contoh asid kita ada HCl, asid hidroklorik, HNO3, asid nitrik, H2SO4, asid sulfurik, lagi H3PO4, asid fosforik. Okey, ini contoh asid yang dipunya kebiasaan. Asid adalah monoprotik. Bila mengayon dalam air, dia akan menghasilkan satu ion hidrogen H+. Okey, yang ini pula diprotik. Kenapa? Bila mengayon dalam air, dia akan menghasilkan 2 H+. Okey, daripada rumus pun awak nampak. Dia punya formula H2 kan, so ada 2 H+ lah. Bila kita seimbangkan dia punya persamaan. Okey, yang ini asid fosforik triprotik. Sebab bila mengayon dalam air, dia akan menghasilkan 3 H+. Okey, tu yang kita belajar pada hari Ahad lepas. Okey, so sekarang ni kita nak tengok kekuatan asid. So, bila sebut asid kuat, okey, cikgu tukar warna dia. Okey, so bila sebut tentang kekuatan asid dan alkali, asid pun kita ada asid kuat dan asid lemah. Okey, pada minggu lepas kita pernah jumpa HCl, HNO3. Ini semua yang cikgu senaraikan ini adalah asid kuat. Okey, ini sampai sini. Ini asid kuat. Okey, kalau awak tengok contoh asid ni asid cuka CH3COOH. Ni contoh asid lemah. Ni asid lemah, ini asid kuat. Ini contoh asid kuat. Okey, so kita tengok contoh dekat sini. Apa itu asid kuat? Asid kuat ialah asid yang mengayon sepenuhnya dalam air. Mengayon sepenuhnya dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, sebab tu minggu lepas cikgu fokus pada anak panah ni. Kalau anak panahnya sehala, maksudnya dia mengayon sepenuhnya dalam air. Kalau anak panahnya berbalik, contoh asid etanoik, cuka, dia akan mengayon dalam air tapi anak panahnya berbalik. Macam ni. Ni anak panah berbalik. Okey, kita tengok asid kuat dulu. So, kalau asid kuat, contoh HCl. Okey, ni HCl. Ini asalnya molekul HCl. Tapi bila ada air, dia akan terayon. Jadi H+ dengan Cl-. Sebab tu kita nampak dekat sini ion-ion yang bebas bergerak ni. So, dia bila asid ni mengayon sepenuhnya dalam air, dia akan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Awak boleh tengok ni. Ni H+, banyak H+ kat sini. Okey, itu asid kuat. So, contoh lain asid nitrik juga sama ni. Anak panah ke kanan, mengayon sepenuhnya lah ni. Menghasilkan ion hidrogen dan ion nitrat. Asid sulfurik menghasilkan mengayon sepenuhnya dalam air, menghasilkan 2 mol H+ dan ion sulfat. Okey, so zarah yang hadir, tengoklah ni. H+, NO3. So, dekat sini salah Nanti awak betulkan. Tulis dalam muka awak HNO3- zarah yang hadir. Okey, so dekat sini 2 H+, so ion hidrogen lah yang hadir. Dan ion sulfat. Okey. Boleh? Itu adalah asid kuat. So, ingat. Asid kuat adalah asid yang mengayon sepenuhnya dalam air. Mengayon sepenuhnya dalam air. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Itu keyword untuk asid kuat. Okey, asid lemah pula kita tengok. Okey, so asid lemah ialah asid yang mengayon separa. Okey, asid lemah kita tukar warna oranye pula. Okey, mengayon separa dalam air. Maksud mengayon separa, dia bila dia mengayon, dia menghasilkan H+. Tapi H+ ni boleh bergabung balik dengan ion satu lagi, menghasilkan semula molekul asid yang asal. Okey, itu mengayon separa. So, kepekatan ion hidrogen yang terhasil adalah rendah. Okey.
So, kita tengok contoh dekat sini. Okey, so selain daripada asid etanoik, ini adalah asid etanoik ni. CH3COH, asid etanoik. Okey, bila mengion dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan ion etanoat. Contoh lain asid karbonik, H2CO3. Okey, H2CO3 bila mengion dalam air, okey, so aqueous ni maksudnya ada air lah dalam tu ni. Simbol bagi aqueous. Hari tu pun cikgu dah perkenalkan istilah aqueous. So dalam aqueous tu maksudnya dalam air lah. Larutan aqueous tu kandungannya ada air. Okey, so bila ada air, mana-mana asid boleh terion. Okey, so bila molekul ni terion, mengion, dia akan jadi H+ dan CO3 2 minus. So ion yang hadir H+, CO3 2 minus. Cuba tengok anak panah ni berbalik. Bila berbalik, dia akan kembali kepada asal, possibility dia. Sebab tu zarah yang hadir juga ada zarah yang asal juga. Kalau compare dengan asid yang kuat tadi, dia ada ion sahaja ni. Zarah yang hadir, ion sahaja. Ion sahaja, tak ada dah yang asal. Okey. Tapi kalau yang lemah, asid lemah, dia ada yang molekul asal. H2CO3 tadi. Untuk asid karbonik. Okey, cikgu bagi contoh yang asid etanoik ni. Apa maksud anak panah berbalik ni? Okey, maksud dia CH3 COOH boleh terion jadi H+, ni jadi H+, dan ion etanoat CH3COO-. Okey, ini dua ni boleh bergabung balik. Kita tulis balik H+ bergabung balik dengan CH3COO-, boleh menghasilkan semula CH3COOH. Inilah yang dikatakan berbalik. Dia menghasilkan produk. Produk tadi combine semula membentuk yang asal. Ni. Itu yang dimaksudkan dengan anak panah berbalik. Ni. Okey, boleh? Okey. So, bila dia asid lemah, dia ion spiral lah. Spiral menghasilkan ion hidrogen yang rendah. Kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Kita tengok dekat dalam buku teks contoh. Okey, ni dalam buku teks awak. Ni dibagi dalam bentuk gambar supaya nampak. Okey, so gas hidrogen, klorida, HCl dialihkan ke dalam air. So, air bila masuk dalam air mengionkan molekul HCl. Cuba tengok gambar ajar ni. Asalnya molekul HCl. Bila ada kehadiran air, HCl terion jadi H+ dengan Cl-. So, kita akan tengoklah. Bila kena je air, terion. So, dapatlah ion hidrogen dengan ion klorida yang bebas bergerak. Okey, itu kalau asid kuat. 100% molekul tukar jadi ion. Macam mana pula dengan asid lemah? Okey, so dalam buku teks awak ni, muka surat 150, asid lemah dibagi asid etanoik contohnya. Okey, ni yang cikgu dah perkenalkan persamaan ion ni. Okey, so kita tengok kalau asid etanoik glacial. Okey, apa maksud glacial? Glacial tu maksudnya kering. Tiada air. So, asid etanoik yang kering, glacial, dia hanya ada molekul tersebut, molekul asid etanoik. Tapi kalau asid etanoik yang ada air, dia akan menyebabkan sebahagian molekul ni terion. So, kita nampak dekat sini ada ion hidrogen, ada ion etanoat. Pada masa yang sama, masih ada molekul asid etanoik yang tidak terion. Sebab tu dia kata mengion separa. Okey, boleh? So, dekat sini pun dia ada bagi tahulah anak panah berbalik ni merujuk kepada CH3COH boleh membentuk ion hidrogen dan ion etanoat. Ion ini juga boleh bergabung semula untuk membentuk molekul asid. Okey, itulah mengenai asid kuat dan juga asid lemah. Sekarang kita tengok kepada alkali pula. Okey, so kalau alkali kuat sama dah macam dengan asid kuat. Asid kuat mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Tapi kalau alkali kuat, alkali yang mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. So, kata kunci dia ion hidroksida, OH-. Ini untuk alkali.
Okey, so alkali, kita refresh balik. Yang hari Ahad lepas, cikgu perkenalkan apa beza alkali dengan base. Minggu lepas pun cikgu lukis macam ni. Ini base. Dalam base, sebahagian daripada base, ni macam awak belajar matematik lah. Kebarangkalian kan? Okey, sebahagian daripada base, cikgu lukis macam ni alkali. Okey. Sebahagian daripada base adalah alkali. So, alkali ni apa? Alkali ni adalah base yang larut dalam air. So, ni maksud dia. Alkali ialah base yang larut dalam air dan mengayun kepada ion hidroksida OH-. So, nak tahu dia tu alkali ke tak, kalau dia menghasilkan OH-, dia tu sejenis alkali lah. Okey, so dekat sini, alkali kuat. Kita tengok dulu. Alkali kuat, alkali yang mengayun sepenuhnya dalam air menghasilkan keperkatan ion hidroksida yang tinggi. Okey, contoh NaOH. Anak panah sehala menghasilkan ion natrium dan ion hidroksida. Sepenuhnya. So, bila awak tengok dalam gambar rajah ni, sepenuhnya ada ion natrium, ada ion hidroksida. Tak ada lagi sebatian NaOH ni. So, sepenuhnya mengayon. Selain daripada natrium hidroksida, contoh lain, kalium hidroksida, barium hidroksida. So, apa persamaan dia? Menghasilkan ion hidroksida. So, 100% ion je yang hadir. Okey, so alkali ingat. Alkali kuat, mengayun sepenuhnya dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, kita tengok alkali lemah. Alkali lemah sebaliknya lah. Alkali lemah mengayun separa. Kepekatan ion hidroksida yang terhasil itu adalah rendah. Okey, tengok. Macam mana nak cam alkali lemah? Tengok anak panahnya berbalik. So, amonia. Amonia adalah sejenis alkali lemah. Amonia dengan kehadiran air boleh terayun menjadi ion amonium. Ni ion amonium. NH4+. Ni OH- ion hidroksida. Ni amonia. Okey, so amonia dengan kehadiran air menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Ion hidroksida dengan ion amonium boleh bergabung balik membentuk amonia. Itu yang dimaksudkan dengan anak panah berbalik. Okey. So, itu sahajalah untuk perbezaan. Jadi, kita tengok dalam gambar rajah dalam buku teks. Okey, inilah gambar rajah dia. Boleh tengok sendiri. So, kalau alkali kuat, dia mengayun sepenuhnya dalam air. Manakala alkali lemah pada muka surat 151 buku teks, dibantu dengan gambar rajah macam ni. Okey, so kalau amonia dengan kehadiran air, sebahagian molekul amonia dah terayun, sebahagian lagi belum. Okey, terima kasih.